الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات وبإحسانه المتواصل لعباده المؤمنين يرتفعون إلى أعالي الدرجات. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد السادات وقدوة القادات وخير مخلوق في الأرض والسماوات وعلى آله وأصحابه معادن الحكمة وأمن الأمة ومفاتح البركات وتابعيهم بإحسان إلى يوم الميقات. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب يسر وأعن يا كريم وافتح بالحق وأنت الفتاح العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. ثم أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita pada sesi yang keempat pengajian daurah kita berkenaan tentang muwafiq dan juga masbuq, yang mana insya-Allah pada hari ini kita akan mulakan ataupun kita sambung kembali perbicaraan kita tentang masalah masbuq dan muwafiq menerusi daripada nota ataupun terjemahan daripada kitab yang saya terjemahkan, iaitu berkenaan masailun fi hukmil muwafiqi wal masbuq ala madhhabil imam asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Risalah permasalahan hukum muwafiq dan masbuq menurut mazhab Imam Syafi'i. Risalah ni tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, saya ada Allahumma salli ala Muhammad, saya ada share ataupun saya hantar pada dalam bentuk soft copy lah pada pihak penganjur, dan tuan-tuan boleh rujuk dalam grup ataupun pada pihak penganjur program daurah ini. Mereka ada simpan berkenaan tentang daripada simpan nota ni insya-Allah sebanyak lebih kurang 19 muka surat. Tapi kita dah baca sebahagian pada awal kitab ni, kita dah baca sebahagian daripada nota ini, dan insya-Allah kita akan baca sambung kembali, iaitu hal-hal keadaan yang dibenarkan, yang diuzurkan bagi seorang Allahumma salli ala Muhammad, seorang makmum untuk melewati imam dengan kadar 3 rukun panjang, untuk berundur ataupun untuk kembali ataupun lewat daripada bergerak bersama dengan imam, membelakangi imam dengan kadar Allahumma salli ala Muhammad dengan kadar 3 rukun panjang. Jadinya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baik, saya tengah cari nota ni. Okey. Okey, tak apa. Baik, suara saya jelas kan? Jelas? Dengar suara di sana? Kan? Kalau jelas boleh komen. Seorang dua boleh komen cukup lah. Suara saya harap jelas. Sebab saya pakai mic ni. Jadi pakai earphone ni, pakai mic, saya tak pasti. Harap jelas lah insya-Allah. Baik. Okey. Kita hari ini sambung kembali pada muka surat, dalam nota saya ini muka surat 4. Pada muka surat 4. Muka surat 4 ni
Kata musannif pengarang hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi masyaikhina fid daraini amin. Kita sambung balik, iaitu semalam kita bincang makmum yang masbuk ini, ataupun makmum yang masbuk pula, makmum yang takhalluf, yang melewati imam ini, jelas ya, alhamdulillah, terima kasih. Baik, makmum yang melewati imam ini ataupun yang terlewat dengan imam ni diberikan keuzuran dalam beberapa contoh keadaan, ya, beberapa contoh keadaan yang mana daripada kitab ni insya-Allah kita akan tengok contoh dia yang pertama pada muka surat 4. Apa dia yang pertama? Baik, kita tengok nah kata pengarang ni, diuzurkan bagi makmum yang muwafiq. Terima kasih, ada boleh tolong share. Terima kasih, jazakumullah. Muka surat 4. Betul nah? Okey, baik. Diuzurkan bagi makmum yang muwafiq. Okey, diuzurkan maksud diuzurkan ni maksudnya dimaafkan. Okey, uzur dalam maksud kitab fiqh maksudnya dimaafkan. Contoh perempuan yang keuzuran. Keuzuran bukan maksud dia sakit. Alhamdulillah. Uzur maksudnya apa? Uzur maksudnya dimaafkan. Dimaafkan bagi perempuan itu untuk tidak salat. Dimaafkan. Okey? Sama juga dalam situasi ini, bila disebut yu'zaru ataupun diuzurkan, maksudnya apa? Diberikan kemaafan. Diberikan kemaafan. Dimaafkan bagi makmum yang muwafiq. Okey, makmum yang muwafiq. Masbuk taklah. Masbuk tak boleh. Masbuk tidak diuzurkan dalam hal ni. Ya, hanya khusus bagi makmum yang muwafiq sahaja. Muwafiq pula bukan makmum yang muwafiq ke semuanya. Ada makmum, Allahumma salli ala Muhammad, okey. Dia kata makmum yang muwafiq untuk membelakangi dengan makna takhalluf. Kita pada mukadimah awal dulu, mukadimah yang atas tu, kita dah sebut dah 3 istilah. Iaitu yang pertama musabaqah, mendahului imam. Yang kedua takhalluf, membelakangi imam, yakni terlewat daripada imam. Imam bergerak dulu. Kita sebut mendahului imam dengan 2 rukun, tak kiralah rukun 4, rukun panjang atau rukun pendek, batal salat. Melewati imam ataupun membelakangi imam, lewat daripada imam dengan 2 rukun juga, tak kira panjang atau pendek, maka membatalkan salat. Yang ketiga, bergerak serentak dengan imam, maka itu tidak membatalkan salat tetapi hukumnya makruh. Kita dah sebut dah pada pengajian yang atas tu. Baik. Tetapi ada situasi yang mana muwafiq ni dibenarkan takhalluf membelakangi imam sebanyak 3 rukun panjang yang sempurna. Bukan 2 rukun tu. Dulu tak diberikan keuzuran bagi makmum ni untuk lewat pada imam dengan 2 rukun. Tak kira panjang atau pendek. Sikit je lah 2. Yang ni diberikan keuzuran 3 rukun panjang. Kalau berlaku beberapa situasi ni, dalam kitab yang saya tulis ni, 6 dan 5 situasi. Maksudnya ada 11. Ada 11 situasi ni, kalau berlaku pada diri kita, ya, kita dibolehkan untuk lewat ataupun berundur membelakangi imam dengan tempoh kadar 3 rukun panjang. Kalaulah kita bukan golongan ni, maka kita tak boleh membelakangi imam dengan kadar 3 rukun panjang. Tak boleh. Tak boleh kita membelakangi imam dengan melebihi 2 rukun. Silap. Silap ya. Saya sebut, nak sebut yang atas tadi ya. Saya tersilap sebut. Iaitu kalau kita bukan daripada sebelah golongan ini, kita tak boleh membelakangi imam melebihi 2 rukun. Tak kira panjang atau pendek. Yang kita sebutkan ni pada di atas dahulu. Baik, itu sebab dia kena faham dulu mukadimah atas tu. Kalau faham yang atas tu, insya-Allah boleh faham yang bawah ni. Siapa-siapa yang mungkin tak apa nak faham, boleh rujuk balik rakaman siri yang ketiga insya-Allah. Baik. 3 rukun panjang yang sempurna, iaitu rukuk, sujud yang pertama, sujud yang kedua. Yang ni kita dah sebut dah semalam,
semalam kita sebut kenapa dipanggil rukun panjang. Apa sebabnya? Apa alasannya? Kenapa dia panggil rukun panjang? Kenapa dia panggil rukun pendek? Berdasarkan kitab Bughyatul Mustarsyidin. Kita dah sebut pada siri yang ketiga semalam. Baik. Dalam sebelah situasi dan masalah. Dalam sebelah situasi masalah ni, kita boleh lewat daripada imam menghabiskan Fatihah dan dibenarkan untuk kita lewat pada imam dengan kadar tempoh 3 rukun panjang. 6 situasi, kata pengarang, 6 situasi tidak ada khilaf. 6 keadaan ni tidak ada khilaf di antara Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli. Okey, baik. 5 situasi pula berlaku percanggahan, yakni khilaf antara Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan Al-Imam Syamsuddin Ar-Ramli rahimahumullahu ta'ala wa radiya anhuma. Baik. Tuan-tuan, dalam mazhab Syafi'i ada beberapa peringkat zaman yang mana berlaku khilaf antara imam yang besar. Contohnya pada zaman sebelum Imam Ibn Hajar, Imam Ar-Ramli, antara Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Ada khilaf antara kedua-dua imam ni. Dalam mazhab Syafi'i juga wujudnya khilaf. Ada setengah orang diingat khilaf ni antara mazhab saja. Tak. Dalam mazhab Syafi'i juga wujud khilaf yang pelbagai. Wujud khilaf yang pelbagai. Maka kata para ulama, khilaf yang kita khilaf bagi sisi ulama Syafi'i yang mutaakhirin, yang latest, yang terkemudian, iaitu di antara 2 imam yang besar ni, iaitu Imam Ar-Ramli dan Imam Ibn Hajar. Kalau kita buka kitab-kitab fiqh, kita akan jumpa biasanya ada ulama-ulama yang menyentuh khilaf antara Ibn Hajar Al-Haytami dan Al-Imam Ar-Ramli. Mereka ni siapa? Mereka ni ulama Syafi'i yang terkenal, yang alim, yang cukup hebat, yang mentahrirkan, yang mentarjihkan qaul-qaul mazhab Syafi'i, yang mengistimbatkan hukum. Mereka ni orang kata duduk di tahap mujtahid dah. Mereka duduk di zaman yang sama. Ibn Hajar ni, Imam Ar-Ramli ni sebenarnya dia punya satu pengajian ilmu. Satu kelas pengajian. Kedua-duanya adalah satu kelas pengajian. Ibn Hajar Al-Haytami ni rahimahullahu ta'ala, dia belajar pada waktu dulu dengan Al-Imam, bersama dengan Al-Imam Syihabuddin Ar-Ramli rahimahullahu ta'ala. Guru mereka juga Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Ni antara ulama besar ni dalam mazhab Syafi'i. Al-Imam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala, dia ulama Syekhul Islam. Kalau disebut dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, qala Syekhul Islam. Contoh kalau kita buka dalam kitab apa? Munyatul Musalli misalnya, karangan Syekh Muhammad Daud Al-Fatani. Kita buka kitab Munyatul Musalli, dia akan sebut berkata Syekhul Islam. Bila dalam mazhab Syafi'i sebut Syekhul Islam, maka dia akan merujuk kepada Al-Imam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala. Imam Zakaria Al-Ansari meninggal tahun 926 Hijrah. Mereka ni hidup pada zaman tersebutlah. Dan dia juga guru kepada guru-guru Imam Ibn Hajar dan Imam Ar-Ramli. Iaitu anak murid yang rapat dengan Imam Zakaria Al-Ansari, iaitu bapa kepada Imam Syamsuddin Ar-Ramli ni, iaitu Al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli. Itu sebab kadang-kadang ada disebut dalam kitab, iaitu qala al-walid, berkata walid, wa afta bihil walid, telah berfatwa dengannya oleh walid. Walid tu maksudnya ayah Imam Ar-Ramli, ayah dia. Ayah dia juga adalah anak murid rapat Imam Zakaria Al-Ansari. Bahkan Al-Imam Zakaria Al-Ansari bila dikarang sebuah kitab, lalu sebelum dia meninggal dunia, dia kata, kitab aku ni, aku tidak benarkan sesiapa pun untuk perbetulkannya melainkan Imam Syihabuddin Ar-Ramli, iaitu ayah kepada Imam Syamsuddin Ar-Ramli. Aku tak benarkan siapa pun yang memperbetulkan melainkan Imam Syihabuddin Ar-Ramli. Dan bila dia perbetulkan, kamu boleh nisbahkan perkataan dan pembetulan kamu tu pada diri aku. Maksudnya, kamu betulkanlah. Apa yang betul pada kamu, betullah pada aku. Kamu sandarkan pada aku. Nak kata confident ataupun yakinnya Al-Imam Zakaria Al-Ansari dengan Imam Syihabuddin Ar-Ramli. Baik. Maaf
Baik, ala kulli hal. Jadinya bila berlaku khilaf antara mutaakhirin ni, antara Imam Ibn Hajar dan Al-Imam Ar-Ramli, banyaklah berlaku khilaf antara mereka. Tapi khilaf dalam masalah furu' lah. Masalah yang kecil-kecil lah, masalah furu'. Ya. Ada sebuah kitab, kalau kita nak tengok beberapa khilaf antara imam, kalau kita nak tengok lah, beberapa masalah yang berlaku khilaf antara Imam Ibn Hajar dan Imam Ar-Ramli ni, tuan-tuan boleh beli sebuah kitab, ni kitab dalam bahasa Arab. Kalau ada yang kemahiran dalam bahasa Arab, boleh belilah. Nama kitab tu Fathul Ali bi Jami'il Khilafi Baina Ibn Hajar wa Ramli. Iaitu kitab ini menghimpunkan Fathul Ali bi Jami'il Khilafi Baina Ibn Hajar wa Ramli. Iaitu kitab yang menerangkan tentang dihimpunkan khilaf antara Imam Ibn Hajar dan Imam Ar-Ramli. Semua, bukan masalah ni saja. Bukan masalah masbuk muafiq saja, bahkan macam-macam masalah juga ada berlaku khilaf antara kedua imam ni. Contohnya, saya bagi misal contoh. Kalau dalam mazhab kita Syafi'i, contoh, kita pergi, contohnya kita masuk dalam masjid. Ini ada orang tanya pada saya, sebab ada ustaz-ustaz kadang-kadang disebut dalam kuliah ceramah dia. Bila kita masuk dalam masjid, kita dengar azan. Misal, saya ambil contoh solat lah. Ambil contoh solat. Kita masuk dalam masjid, kita dengar orang alunkan azan. Orang azan. Bila orang azan, contohlah, kita baru masuk masjid. Jadi kita nak jawab azan ke sambil berdiri, ataupun kita nak terus buat tahiyatul masjid. Yang ni yang menjadi percanggahan antara dua imam ni. Ramai orang, dia ambil kata Imam Ramli, pendapat Imam Ramli, dia tak sedang. Ada yang ambil pendapat Imam Ibn Hajar. Baik, kalau di sisi Al-Imam Ar-Ramli rahimahullahu ta'ala, di sisi Imam Ar-Ramli, kalaulah dia masuk ke dalam masjid, dia dapati muazzin sedang melaungkan azan, contohnya, dan dia tak tahiyatul masjid lagi, maka dia kena terus mendirikan tahiyatul masjid. Tanpa perlu menjawab azan. Terus buat tahiyatul masjid dan tanpa perlu menjawab azan. Kenapa? Kerana Al-Imam Syamsuddin Ar-Ramli rahimahullahu ta'ala berpendapat tulul intizar, yakni tulul qiyam, panjang dalam berdiri. Contohnya apa? Lama dalam berdiri. Juga meluputkan tahiyatul masjid. Maksudnya kita masuk masjid, kita berdiri lama. Kita tak duduk. Kalau duduk, confirm luput tahiyatul masjid. Sama ada dalam mazhab Syafi'i, dan juga hadis Nabi SAW pun tersebut, Nabi kata, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisu hatta tusalliya raka'ataini." Bila salah seorang di antara kamu masuk ke dalam masjid, jangan kamu duduk melainkan kamu solat 2 rakaat. Jadinya dalam mazhab Syafi'i mengambil hadis ni hukum, iaitu kalau duduk ada beberapa keadaan situasi. Duduk dengan sengaja, tak kira lama ataupun sekejap, boleh meluputkan tahiyatul masjid. Kalau tanpa sengaja ataupun lupa, dan misal contohnya, kalau sekejap, maka dia boleh bangun balik untuk tahiyatul masjid. Kalau terlalu lama, luput tahiyatul masjid. Jadi bahasa mudahnya, duduk ni boleh meluputkan tahiyatul masjid. Tapi persoalan, kalau dia tak duduk, dia berdiri lama dalam masjid. Dia tak duduk, berdiri lama. Adakah luput tahiyatul masjid? Yang ni khilaf antara Ibn Hajar dan Ar-Ramli, Imam Ar-Ramli. Imam Ar-Ramli kata luput tahiyatul masjid. Imam Ar-Ramli kata luput tahiyatul masjid. Kalau dia berdiri lama, dalam kadar tempoh dhabit dia, 2 rakaat solat tu juga. Contohnya berdiri lama, 2 rakaat solat berapa lama? 4 minit, 5 minit. Dia berdiri lebih daripada 4 atau 5 minit, maka luput tahiyatul masjid. Tapi Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami kata tak. Dia berdiri lama mana pun, selagi mana dia tak duduk, takkan luput tahiyatul masjid. Jadi kalau ikut pendapat Imam Ibn Hajar Al-Haytami, kalau dimasuk ke dalam masjid, dia disunatkan jawab azan. Disunatkan, kata Ibn Hajar, jawab azan untuk dapat fadilat menjawab azan. Kemudian lepas habis je azan, terus buat solat tahiyatul masjid. Maka di situ dia mendapat 2 kebaikan. Dapat pahala jawab azan, dapat pahala tahiyatul masjid. Itu contoh saya bagi misal khilaf antara Ibn Hajar dan Imam Ar-Ramli. Dan macam-macam lagi lah.
macam-macam lagi berkenaan tentang khilaf ni. Cukup menarik. Tetapi kalau berlaku khilaf, ni dah kita sebut dah masalah ni yang disebut oleh pengarang. Kalau berlaku khilaf antara Ibn Hajar dan Imam Ar-Ramli, yang mana yang kita nak pegang? Ini yang selalu orang tanya atau selalu yang bermain dalam fikiran kita. Kalau khilaf antara Ibn Hajar Al-Haytami dan Imam Ar-Ramli, bagaimana yang muktamadnya dalam mazhab? Pendapat mana yang kita nak pegang? Sebahagian ulama, kalau kita buka kitab Fawaid Al-Makkiyah, menyebut bahawa sebenarnya tidak ada satu pun yang kita boleh tarjihkan. Dia ada dua. Ada dua. Jikalau kita ni, saya ringkaskan, saya buat khulasah, ada dua keadaan. Kalau kita ni hanya muqallid, iaitu bukan mujtahid, bukan ulama, bukan tok guru, yang tak tahu yang mana dalil yang lebih kuat, yang mana dalil yang lebih lemah ataupun lebih kurang kuat berbanding yang kuat, kita tak boleh membezakan, tak boleh ada ahliyatun litarjih, ghairi muahhalun litarjih. Kita ni tidak berkeahlian dalam mentarjihkan pendapat. Faham tak? Kita bukan mujtahid. Kita tak tahu yang mana lebih kuat pada sudut dalil, kekuatan dalil, nas ataupun hujah, usul mazhab. Kita tak pandai semua tu. Kalau kita ni muqallid biasa, maka kata setengah para ulama, dia boleh bertaklid dengan mana-mana satu daripada dua imam ni. Boleh, mana satu pun boleh. Sebab mereka sezaman. Nak taklid Ibn Hajar pun boleh, nak taklid Imam Ar-Ramli pun boleh, terpulang. Nampak tak? Tak ada masalah. Macam contoh tadi. Dia masuk ke dalam masjid, dia dengar azan. Dia nak terus buat tahiyatul masjid pun boleh. Dia nak tunggu azan, kemudian buat tahiyatul masjid pun boleh. Tak ada masalah. Dua-dua ada pandangan dalam mazhab Syafi'i dan dua-dua kita boleh taklid. Kalau kita ni orang biasa, kita boleh taklid mana-mana satu. Jangan risau. Jangan serabut. Baik. Tapi, kalau dia seorang ulama, kalau dia seorang ulama, baik. Kalau dia seorang ulama, tok guru, orang alim, yang mahir dalam bidang usul ataupun qawaidul mazhab. Hebat ni. Dia faham dari segi dalil hujah. Yang mana lebih kuat, yang mana lebih lemah dan sebagainya. Yang mana lebih kuat antara dua yang pendapat yang kuat. Kalau dia seorang alim, seorang yang hebat, yang faqih, maka dia boleh mentarjihkan mana-mana satu mengikut kekuatan dalil antara keduanya. Dia tengok bandingkan pendapat Ibn Hajar, ya, ini lebih kuat ke pendapat Imam Ramli lebih kuat. Dia melihat kepada kekuatan hujah antara kedua-duanya. Dia boleh pakai mana-mana satu berdasarkan ijtihadnya. Ini kalau dia seorang faqih, alim, ataupun sampai hampir ke tahap mujtahid juga, maka dia boleh memilih antara salah satu dengan kaedah dia. Baik, nah? Tetapi orang kata masyhur lah, famous. Kalaulah berlaku khilaf antara Ibn Hajar Al-Haytami dan Imam Ar-Ramli, biasanya kalau ulama Syafi'i di Mesir, mereka akan dahulukan pendapat Imam Ar-Ramli. Yang ni masyhurnya. Kebiasaannya, kalau berlaku khilaf, percanggahan antara Imam Ramli dan Imam Ibn Hajar Al-Haytami, biasanya kalau ulama Syafi'i di Mesir, ulama Syafi'iyah di Mesir akan utamakan pendapat fatwa Al-Imam Ar-Ramli. Kenapa? Kerana Imam Ar-Ramli rahimahullahu ta'ala, dia mengarang kitab Nihayatul Muhtaj, Syarah Minhajul Talibin Imam An-Nawawi rahimahullah. Dia karang kitab Nihayatul Muhtaj itu di Mesir lah. Imam Ar-Ramli ni di Mesir. Makamnya, kuburnya di Mesir pada hari ini. Tak silap saya saya pun dah lupa lama dah tinggalkan Mesir. Babu Syariah, tak silap saya. Babu Syariah ke? Lebih kurang lah. Nama tempat tersebut. Jadi tempat tersebut, makam Imam Ar-Ramli tu, Imam Ar-Ramli ni di makam sekali dengan ayah dia. Ayah dia dalam tu, dia pun dalam tu. Ayah dia Syihabuddin Ar-Ramli tu. Baik. Jadinya Imam Syamsuddin Ar-Ramli ni, okey, dia orang Mesir, dia karang kitab Nihayatul Muhtaj ni. Setelah dia karang, dia telah merujuk ataupun disemak kitab Nihayatul Muhtaj ni, hampir 400 ulama masyayikh yang berada di Mesir pada waktu tersebut. 400 ulama menyemak kitab dia Nihayatul Muhtaj. Bahkan ulama Mesir dan juga para ulama Syafi'iyah di Mesir berbangga dengan kitab Nihayatul Muhtaj. Dan itulah mu'tamad ataupun pegangan jumhur kebanyakan ulama Syafi'i di Mesir. Kalau di Mesir guru kami pun,
kalau khilaf, kalau guru kami yang mazhab Syafi'i di Mesir, mereka jarang baca kitab Ibn Hajar. Mereka banyak membaca kitab Syamsuddin Ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, kitab-kitab yang masyhur dahulu semasa di Mesir dahulu. Kitab mazhab Syafi'i. Tapi kalaulah ulama di Hadramaut di Yaman, ulama di Makkah Al-Mukarramah, kebiasaannya mereka akan, bila berlaku khilaf antara Imam Ramli dan Ibn Hajar, mereka akan tarjihkan pendapat Al-Imam Ibn Hajar. Ini cerita dia. Kalau berlaku khilaf antara Imam Ramli dan Ibn Hajar, mereka akan tarjihkan pendapat Imam Ibn Hajar. Kalau ulama Syafi'i di Mekah dan juga di Hadramaut di Yaman. Kenapa? Kerana Al-Imam Ibn Hajar last kali meninggal di Mekah dan duduk bermukim di Mekah. Dia tak lama duduk di Mesir. Dia mengaji di Mesir, tetapi sebab ramai orang dengki, dalam kisah dia ada panjanglah cerita kisah dia ni. Ada orang fitnah dia, ada orang mengata dia, ada orang hina dia. Dia duduk di sana pun susah payah. Dia mengaji dalam keadaan payah, miskin, papa kedana, dan banyak-banyaklah kisah dia bagaimana kesusahan dia dalam menuntut ilmu sehingga kan dia makan, dia cari, dia tak ada makanan melainkan timbikai yang warna putih dalam tu dah tak ada isi merah dah. Gigit yang warna putih tu yang dicampak di luar-luar daripada kawasan tong sampah. Dia orang miskin. Lalu orang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang panggil lah dia, orang hina dia, orang maki dia dan sebagainya. Ramailah orang fitnah dia dengan bermacam-macam fitnah. Last kali dia berhijrah ke mana? Dia berhijrah ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ke Mekah Al-Mukarramah. Lalu dia bermukim di Mekah, nazilu Mekah, diturun di Mekah dan duduk di sana hampir puluhan tahun lah, puluhan tahun duduk di sana sampai dia meninggal dunia. Maqam dia hari ini Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami di perkuburan Ma'lah di Mekah Al-Mukarramah. Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala. Ramai yang belajar dengan dia, antaranya anak murid dia, iaitu Al-Imam Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah. Al-Imam Zainuddin Al-Malibari pengarang kitab Fathul Mu'in. Dia adalah anak murid kepada Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Itu sebab Fathul Mu'in ni jarang dibaca di Mesir. Fathul Mu'in ni dibaca di mana? Di Mekah. Tok-tok guru pondok kita mengaji di Mekah, balik mengajak Fathul Mu'in. Di Yaman, ini antaranya. Jadi, begitu juga I'anatul Talibin. I'anah ni adalah kitab hasyiah kepada Fathul Mu'in. Juga dibaca di Mekah Al-Mukarramah. Jadi, kalau di Mekah, ulama-ulama Syafi'i di Mekah biasanya masyhur dengan kitab-kitab karangan ataupun yang mengaji, yang belajar ataupun anak-anak murid kepada Imam Ibn Hajar. Mereka akan tarjihkan pendapat Ibn Hajar. Biasanya. Baiklah, itu ceritalah. Nak cerita kalau berlaku khilaf. Kebiasaannya negara ni biasa tarjih yang mana. Itu tarjih pada sudut, orang kata memberatkan pada sudut negara. Baik, ini contohlah. Saya tak mau panjangkan permasalahan ni. Kita ada perbincangan lain lagi lebih penting lah. Tapi tak apalah. Tadi ada 6 situasi tak ada khilaf. 6 situasi tak ada khilaf antara Ibn Hajar, Imam Ramli. Maksudnya, dua-dua imam ni bersepakat dalam masalah ni. 5 berlaku khilaf. Kita akan tengok nanti macam mana. Maka di bawah ini merupakan 6 situasi yang dibenarkan bagi makmum yang muafiq untuk membelakangi imam. Yang tiada khilaf antara Ibn Hajar Al-Haytami dan Al-Imam Syamsuddin Ar-Ramli. Bawah ni tak ada khilaf. Okey? Ada 6 situasi yang tidak berlaku khilaf antara kedua-dua imam ni. Semuanya bersepakat dengan satu pendapat qaulan wahid, satu pendapat yang sama, iaitu mereka ni boleh diuzurkan, dimaafkan untuk lewat daripada imam dengan kadar 3 rukun panjang. Dia boleh habiskan Fatihah sampailah sebelum imam melepasi dia dengan 3 rukun panjang. Maksud dia boleh habiskan Fatihah, imam rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, sujud yang kedua, sepanjang tempoh tu dia boleh habiskan Fatihah dia. Nampak tak? Kalau sebelum imam bangkit pada sujud yang kedua, dia habis Fatihah, dia sempat habis dan dia rukuk sebelum imam bangkit sujud yang kedua, maka dia kira mendapat rakaat tersebut dan dia boleh ikut dan dia boleh habiskan rakaat solat dia. Yang ni kita sebut semalam dah. Dah sebut dah semalam. Dia boleh teruskan rakaat solat dia sampai habis. Baik nah? Okey. Yang pertama yang diiktifakkan, yang disepakati, iaitu bacaan Fatihah makmum itu
terlalu lambat, bati'ul qira'ah ataupun butu'ul qira'ah, iaitu bacaannya terlalu lambat. Nampak tak? Kita tengok ni. Bacaan Fatihah makmum itu terlalu lambat kerana kelemahan yang bersifat asal kejadian, bukan kerana was-was. Kelemahan dia tu, iaitu lambat dia tu adalah asal, dia panggil al-aslul khilqiyah. Al-aslul khalqiyah atau khilqiyah. Asal dah memang dah gagap dah. Contohlah kan. Asal-asal memang lambat dah. Memang slow, memang ni cerita ni dah baca lambat sangat lah, duk gagap. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kejap ya. Baik. Okey. Mana dia ni? Ka'isra'in wal ma'mum. Baik, jadinya Allahumma salli ala Muhammad, dia bacaan dia lambat, gagap dan sebagainya. Yang dia sebut ni, yang bersifat asal kejadian, aslul khilqiyah, bukan kerana was-was. Tapi bukan kerana was-was. Kalau was-was lain, was-was kita tak boleh pakai. Dalam masalah was-was, was-was tidak diberikan keuzuran. Tak boleh. Baik, kita tengok dalam kitab I'anatul Talibin, dia kata apa sini? Baik. Dia kata sini, okey. Dalam kitab Fathul Mu'in, dia kata apa sini? Okey. Okey, dia kata sini. Wal ma'mumu bati'ul qira'ati li'ajzin khalqi la liwaswasatin. Nampak tak? Dia kata dalam kitab Fathul Mu'in, dia kata apa? Iaitu seorang makmum yang lambat bacaannya kerana ajzun khalqi. Ajzul khalqi maksudnya kelemahan pada asal dia. Maksudnya memang dia sifat dia lambat. Contohnya saya ambil contoh apa dia? Gagap. Dia gagap. Dia baca dia bukan was-was. Tapi memang dia bercakap biasa pun gagap. Tuan nak. Duk dah nak. Tu. Lambatlah. Nak sampai tuan tu pun lambat. Nak. Duk nak. Kan? Tu lambatlah tu kan. Dia duk tergagap. Ni duk gagap ni. Baik. Jadinya duk was-was ni bukan kerana was-was ya, tapi kerana memang kelemahan dia sendiri. Ataupun saya bagi contoh, dia ada penyakit stroke atau sindrom yang memang dia lambat baca. Ataupun dia memang contohnya dia stroke menyebabkan dia nak cakap tu lambat. Kan orang stroke kan bila bercakap kan lambat. Bukan sebab was-was, memang dia macam tu dah, dia sakit, dia bukan sihat, dia tak sihat. Jadi bila dia bercakap tu lambat je. Baca Fatihah pun lambat je. Orang yang macam ni diberikan keuzuran untuk menghabiskan Fatihah dengan kadar 3 rukun banyak. Maksudnya kalaulah imam rukuk, dia tak habiskan Fatihah dia lagi, dia kena habiskan Fatihah dia juga. Habiskan Fatihah dia juga sampai selesai dan barulah diikut pergerakan imam seterusnya. Okey? Ini contohnya. Dalam kitab Fathul Mu'in dia kata, wa amma takhallufu liwaswasatin bi an kana yuraddidul kalimatin min ghairi mujibin falaysa bi'uzrin qala shaykhuna yanbaghi fi dhi waswasatin sarat kal khalqiyah. Tengok di bawah ni ada sebut. Melainkan disebut sini, jika dia sebut dalam kitab Fathul Mu'in, dia kata apa? Kalaulah seseorang itu lewat ataupun lambat daripada imam ataupun membelakangi imam dengan sebab was-was. Nampak tak? Seperti kata Syekh Abdul Azim Imam Zainuddin Al-Malibari rahimahullah, dia kata seperti contohnya bi'an kana yuraddidul kalimatin, dia ulang kalimat. Dia was-was, ada orang was-was kan baca Fatihah, dia ulang.
Bismillah. Dia ulang tu. Ni ada geng waswas ni. Payahlah orang geng waswas. Penyakit. Penyakit waswas ni tak boleh, susah. Saya teringat dalam kitab sebut bahawa, kitab mana yang dia sebut ni? Tak silap kitab ni lah juga. Kitab I'anatul Talibin dia sebut. Seseorang yang waswas ni, penyakit ataupun punca waswas satu je. Ataupun punca waswas satu saja. Betul. Dia sebut apa? Iaitu bisababil jahli. Dengan sebab jahil. Waswas ni penyebab waswas satu je. Iaitu dengan sebab apa? Jahil. Kalaulah dia cabut kejahilan dia, tak akan waswas. Ada geng waswas ni. Jangan main-main. Kalau kita dah start waswas, tolong tinggalkan. Jangan kita layan perasaan waswas tersebut. Jangan jadi jahil. Dia ulang benda yang sama. Dia ulang. Bismillah. Betul dah tu. Dia tak yakin lagi. Ada yang mengaji kadang berlebihan sangat. Mengaji fiqah berlebihan sampai waswas. Akal takbir pun waswas juga. Dia kata ustaz kata kena hadirkan ataupun kena lintaskan dalam hati. Sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat aku imam tunai kerana Allah Taala. Yang ni waswas. Waswas tak sampai tahap begitu. Sampai tahap waswas macam tu menyusahkan diri. Waswas dalam taharah, bersuci, waswas dalam wudu, waswas dalam solat, waswas dalam ibadat yang lain. Waswas je berlaku. Jangan biasakan penyakit waswas. Penyakit waswas ni kata pengarang ni, bi an kana yuraddidul kalimat. Dia ulang kalimat tu. Baca bismillah. Betul dah baca. Saya teringat dalam satu sekali tu saya solat. Sebelah orang waswas. Kalau kita solat orang sebelah orang waswas, pening bala. Pening. Memang sakit bala, garu bala. Solat sebelah orang waswas ni. Kalau jumpa orang waswas ni, kita lari awal dah. Baca Quran dah kuat, satu hal lagi dia. Dia baca duduk kat saf, tengah-tengah saf. Bacaan dia tu, orang dengar sampai ke hujung saf. Orang saf yang belakang, 3-4 saf pun dengar bacaan dia. Punya kuat baca. Lagi kuat pada bacaan tu imam. Yang ni bala ni. Dia ulang banyak kali. Duduk sebelah dia. Kali tu. Sampai ke tahiyat. Bacaan dia tu kuat juga. Subhanallah. 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 Mana pang lagi baru tahu. Duk geram. Kita baca jadi pening. Last kali waktu tahiyat. Yang tahiyat yang paling geram ni tahiyat. At-tahiyat. Duduk. Dia dah mengaji makhraj huruf. Kan orang jarul Quran. Tak tahu lah, bukan budak dalam Quran aku. Allahu'alam lah. Kalau ada, minta maaf lah. Kan? Dia mengaji tajwid. Ha tu nak kena bedah. Ha ni dalam, makhraj belah dalam. Ha. Dia setan main kat telinga. Pak Long. Ha tu, Pak Long mengaji tajwid kan. Dia kena bedah. Tadi Pak Long sebut tahi. Bukan tahi, tahi. Oh, tak cukup lagi lah. Tak cukup lagi lah setan kata. Setan kata, tak cukup lagi Pak Long. Oh, tak apa, aku ulang balik ya. At-tahi. Tak cukup lagi. Sikit lagi Pak Long. Ha tu nak kena pedas sikit lagi. Kena tune bagi cantik sikit. Dia duk percaya cakap setan tu. Dia ikut lah. Yang kita sebelah tu baca elok. Kita tak apa. Tu setan ni cerdik. Kita ni setan tak boleh nak ganggu. Sebab kita duk belajar. Kita ada pengetahuan ilmu. Tapi setan ni cerdik. Dia ganggu orang. Suruh ganggu kita. Nampak tak? Dia ganggu orang sampai kita terganggu. Saya duk baca tahiyat. At-tahiyyatul mubarak. Dia dah at-tahiyy. Last sekali. Tang mana pula aku baca. Kena ulang balik. Saya kena ulang balik. At-tahiyyalah. Kena ulang balik dah. Tang mana baca pun tak ingat dah. Sekali dengan dia menyakit. Nampak? La haula tu. Tak tahulah. Tak tahu nak kata lah manusia jadi macam ni. Okey? Baik. Jadi janganlah buat perangai macam ni. Bahaya. Ni penyakit waswas macam ni. Ganggu orang lain. Rosak amal ibadat. Memang Allah Ta'ala hantar ataupun Allah Ta'ala biarkan jin ini ataupun syaitan yang ganggu kita dalam ibadat. Bahkan dalam kitab-kitab fiqh sebut, kalau dalam taharah dia ada jin lain, ada syaitan lain yang ganggu kita. Kalau dalam taharah kita, dalam wuduk kita, dalam mandi kita taharah wuduk kita, ada dia panggil syaitan namanya walhan. Dalam wuduk kita, mandi hadas kita, wuduk kita, taharah kita, syaitan yang mengganggu kita dalam taharah tersebut namanya walhan. Namanya
Walhan. Disebut dalam kitab. Namanya walhan. Kalau dalam salat dinamakan khanzab ataupun khunzub. Kha, nun, zain, ba. Khunzub atau khanzab. Ini antara syaitan yang ganggu. Maksudnya, syaitan yang ganggu masa wuduk dengan ganggu masa salat berbeza. Tetapi matlamat mereka sama. Matlamat mereka masukkan dalam hatinya waswas supaya nak batalkan solat kita. Itu je, bukan ada yang lain. Supaya nak membatalkan solat kita, tak ada yang lain. Tu yang kita minta berlindung pada Allah. Sebelum solat baca qul a'udzu birabbin nas. Baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Baca 3 kali baca. Ulang untuk elak pada waswas. Ada dia sebut dia, saya ni nak sebut pada tuan-tuan. Dulu saya nak sebut pasal waswas ni. Dulu pernah pada zaman dululah, saya sekolah menengah dulu. Memang kuat waswas. Dia waswas ni berlaku pada budak-budak yang baru belajar. Kita sekolah, waktu saya sekolah menengah dulu. Ataupun masa universiti. Memang geng-geng waswas ni. Kita tengok muka dah tahu dah waswas. Orang waswas ni tengok muka dah tahu dah. Dia lalu tu, nampak basah lenjun badan tu, waswas dah tu. Bukan tak tahu. Saya boleh kenal. Sekilas ikan di air sudah tahu jantan betina. Dah tahu dah. Orang waswas kita tengok muka dah tahu. Dia tanya soalan pun kita tahu waswas. Nampak tak? Dia tahu. Duduk ambil uduk tu sampai dekat 2 jam. Contohnya sejam. Mandi sampai 2 jam. Saya teringat kawan tu, kawan saya, dia berhadah. Mimpi apa gamaknya, masuk tandas, mandi. Bila dia mandi sampai pukul 7, pukul 9 keluar. Dia mandi pukul 7, pukul 9 keluar. Ya Allah. Kecut tangan ni mandi ni. Ni syaitan walhan punya bahasa ni, walhan. Yang ganggu dia dalam solat tu. Yang ganggu dia dalam mandi tu. 2 jam mandi. Dia kata rasa macam tak yakin lah, rasa macam tak rata ayak. Dia rasa macam tak rata. Tak rata apa? Orang mandi lori pun 15 minit je. Mana lagi besar badan hang ke badan lori? Nampak tak? Badan lori besar lagi. Pun orang mandi sekejap je. Rata habis. Semua tanggal habis dah. Semua dia punya seluk-seluk kat lori tu. Yang hang ni mandi sampai kecuk badan. Takkan tak rata lagi. Sampai 2 jam mandi. Tu kata mengarut. Bila ambil uduk, lama. Sampai basah baju-baju. Basuh muka sampai 10 kali. Ini semua was-was. Dia cuba nak was-was. Orang was-was ni, bila datangnya masuk ibadat, kesan was-was ni apa? Kesan dia bila nak masuk waktu nak buat amal ibadat, dia rasa risau. Ini was-was lah ni. Bila masuk amal ibadat, alamak, nak kena ambil wudu, risau. Sebab apa? Dia rasa macam payah, masyaqqah bila ambil wudu. Sebab bila ambil wudu nanti, dia main was-was. Dia rasa payah. Setiap kali nak solat, dia rasa payah. Nak takbir tu, dia rasa risau. Nampak tak? Ini perasaan yang berlaku bagi orang was-was. Memang selalu sangat berlaku. Orang was-was jadi macam tu. Tak tahu nak kata tuan-tuan. Kalau di Mesir dulu ada seorang sahabat, ni cerita benar ni. Dia sampai ke Mesir, dia budak belajar, belajar baru sampai ke Mesir, baru nak sambung di Mesir. Dia was-was, dia pergi masjid. Masa pergi masjid tu, dia lafaz niat. Kan? Was-was tang lafaz niat. Niat tu satu lagi was-was. Lafaz niat tu was-was lagi. Dia duk baca usalli duk lafaz niat. Kalau kita pergi dengan orang Arab Mesir, kita tengok orang Arab ni senang jangka takbir. Allahu Akbar. Senang. Allahu Akbar. Dia senangnya orang Arab ni. Kita takbir dia mudah. Nampak macam senang je. Tak susah mana pun. Allahu Akbar. Relax ya. Tak ada apa salah. Kan? Orang Arab senang. Orang Melayu ni yang Allah. Dia pusing tangan. Macam silat. Itu orang Melayu. Arab ni senang sungguh. Bila dia masuk, dia pun, orang nak solat, dia pun usalli lah lafaz solat. Yang lafaz tu nak kena ulang 10 kali. Itu pasal apa? Berulang-ulang kali ulang. Dia lafaz, bukan niat. Lafaz. Lafaz tu sunat. Niat tu yang wajib dalam hati. Tu usalli fardhu zuhri. Usalli. Dia ulang ni. Dia ulang tu. Arab sebelah tu tak berhati. Dia lah benda lafaz niat tu kan bahasa Arab. Sahaja aku salat. Bila dia ulang banyak kali, cuba bayang kita terjemah bahasa Melayu tengok. Sahaja aku salat. Sahaja aku salat. Ini contohlah kan. Ulang banyak kali. Arab sebelah tu jadi serabut. Dia kata tak guna budak ni. Aku nak solat pun terganggu. Last kali dia berhenti, dia tampak belakang budak tu. Cerita benar. Dia tampak. Dia kata nak solat je lah. Pergi habak kat orang. Pasal apa? Solat. Lari budak tu dengan setan lari. Dia lari. Tu orang Arab ni kalau dia marah, dia tampak belakang kita, habis. Tuan janganlah kita terlalu banyak was-was.
Bila guru saya dulu di sekolah menengah, dia tengok saya was-was. Was-was saya ni, bacaan saya kuat. Rasa tak yakin dengan bacaan. Kuat baca. Dan sekali guru saya ni jadi makmum. Kami solat 2 orang saja. Dia pun pesan, Lin, kamu ni was-was ni. Sejak waktu tu dia ajak beberapa amalan untuk elak daripada was-was. Dan sejak daripada tu bila dia sebut begitu, saya berubah. Waktu terketan 2 atau terketan 3. Sampailah hari ni, alhamdulillah. Dengan berkat amalan guru saya ni. Moga-moga Allah Ta'ala rahmati dia. Lama dah saya tak jumpa dia. Kat mana dia ada sekarang ni, wallahu ta'ala alam. Saya tak tahu, tapi jasa dia cukup hebat. Antara amalan dia, contohnya, diamalkan oleh para masyayikh juga. Masa saya di Mesir pun, para masyayikh ajak. Contohnya, sebelum solat ataupun sebelum ambil wudu, sebelum kita taharah. Kita nak elak pada waswas, pertama sekali, jangan layan. Itu yang penting sekali lah, layan, jangan layan. Nombor 2, kena belajar menuntut ilmu. Yang mana wajib, yang mana sunat, yang mana tak perlu, yang mana perlu, kena belajar. Kalau kita tak tahu, kita rasa benda tu perlu semua. Macam niat. Rasanya niat tu semua tu perlu. Rakaat perlu, tunai perlu, sedangkan tak perlu pun dalam niat. Baik. Pertama apa? Jangan layan perasaan was-was tu. Yang kedua, kena belajar menuntut ilmu. Bagi kenal yang mana haram halal. Baru kita boleh tahu. Kalau tidak, kita ada was-was tu lah sebab kita tak mengaji, tak menuntut ilmu. Kita jahil. Nombor 3, setiap kali kita nak buat amal ibadat, baca zikir. Zikir ni. Antara zikirnya, ini anjurkan ni, baca sebanyak 3 kali. Iaitu surah Al-Mu'minun ayat 97 dan 98. Surah Al-Mu'minun ayat 97 dan 98. Ni sebab kita bincang pasal was-was ni, alang-alang kita sebut bilang ya. Kita sebut, kita tambah faedah. 97-98 iaitu apa? Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Teman-teman terus boleh baca rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ni surah Al-Mu'minun ayat 97 dan 98. Apa maksudnya? Wahai Tuhanku, aku mohon kepada kamu perlindungan daripada hasutan syaitan dan kehadiran syaitan dan segala yang mengganggu diri aku. Jadi maksudnya doa ni memang khusus, memang terbaik sungguh. Bila saya dengar doa ni, aman, dan bahkan dalam zikir Wirdul Latif karangan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, bahkan kita kena baca tiap-tiap hari. Ni elak pada was-was, baca 3 kali pagi, 3 kali petang. 3 kali lepas subuh, 3 kali lepas sebelum maghrib atau lepas maghrib. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Bacalah 3 kali pagi, 3 kali petang. Bila nak solat pula, baca sekali. Kalau rasa macam was-was lagi, baca 3 kali. Ini sangat mujarab. Saya teringat bila amalkan, memang sangat bagus. Yang keduanya, yang ni disebut dalam kitab 500 sunat oleh Al-Habib Sa'ad. Ini tuan boleh beli kitab 500 sunat ni melalui Ustaz Syahir. Ustaz Muhammad Syahir Syahabuddin, hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah beliau menerjemah kitab ni. Juga sebenarnya bukanlah kitab tu saja. Sebelum kitab tu, ada ramai para ulama yang sebut dalam kitab, contoh dalam kitab Fathul Alam ada sebut doa ni. Dalam kitab I'anah pun tak silap saya ada sebut doa ni, zikir ni. Yang ni zikir nak elak waswas ni, nak hilangkan waswas ni, dia lebih kuat sikit berbanding yang tadi. Maksudnya, kalaulah dos, kita ambil ubat ada dos. Yang ni dos yang biasa. Yang ni dos yang kuat sikit. Macam tu lah lebih kurang. Zikir pun samalah. Tadi kalau tak mujarab yang tadi. Kalau tadi tak mujarab, ambil yang ni pula. Kalau maksudnya, kalau masih lagi ada was-was, ambil yang ni pula. Ambil zikir ni pula. Apa zikirnya? Ini zikir ni dinisbahkan kepada Al-Imam Abdul Hasan Asyazuli rahimahullahu ta'ala. Zikir ni diajar oleh Al-Imam Abdul Hasan Asyazuli. Iaitu kita baca sebanyak 7 kali. Ambil tangan kanan kita ni letak kat dada belah kiri. Kat jantung kita belah kiri. Ambil tangan letak kat dada. Kemudian baca. Subhanal Malikil Quddus Al-Khallaqil Fa'al. 7 kali. Subhanal Malikil Quddusil Khallaqil Fa'al. Subhanal Malikil Quddus Al-Khallaqil Fa'al. Subhanal Malikil Quddusil Khallaqil Fa'al. Yang sempat tulis tu, tulis dalam ruang komen supaya orang lain boleh dapat faedah.
Subhanal Malikil Qudus Al-Khallaqil Fa'al. Subhanal Malikil Qudus Al-Khallaqil Fa'al. Subhanal Malikil Qudus Al-Khallaqil Fa'al. Berapa kali? 7 kali. Letak kat dada. Kemudian dah baca 7 kali Subhanal Malikil Qudus Al-Khallaqil Fa'al, iaitu kita baca pula sekali, jangan angkat tangan lagi, baca sekali surah daripada surah Fatir ayat yang ke surah Fatir ayat 16 dan 17 kalau tak silap saya, atau 17 dan 18. Surah Fatir ni antara dua lah, 16, 17 ataupun 17, 18. Mana-mana satulah. Okey, surah Fatir, buka, baca sekali. Iaitu in yasha yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. In yasha yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Surah Fatir ayat 16 dan 17 kalau tak silap saya. Okey, baik. Kemudian angkat tangan, insya-Allah. Inilah amalan yang selama ni saya amalkan pada sejak dahulu kalau nak elak waswas. Sebab waswas ni tak diberikan dalam kitab Fathul Mu'in. Dia kata apa? Kalau seseorang tu waswas, diulang kalimah dia min ghairi mujibin, tanpa ada sebab. Faham tak ni? Dia sebut sini tanpa ada sebab. Tanpa ada sebab, ghairi mujibin, tak ada alasan pun, tak ada benda yang boleh menyebabkan dia kena ulang pun, tak perlu pun ulang. Subhanal Malikil Qudus Al-Khallaqil Fa'al. Kemudian baca surah Fatir ayat 16 dan 17. 17 dan 18. Antara dua lah. Antara dua. Yusnida Yusuf. Cuba tengok dalam Quran. Ni semua hafiz Quran ni dalam Quran kan. Dalam Quran. Semua hafal Quran. Kan. Mesti mereka tahu ayat berapa kan. Tapi saya rasa lebih berat 16, 17. Kalau tak silap saya. 16, 17. Kalau tak silap saya. Bolehlah. Tapi bermula dengan ayat in yasha yuzhibkum. Tarik tangan, kemudian barulah lepaskan tangan, insya-Allah. Ini antaranya. Jadi jangan kita terlalu layan waswas kita. Dia kata tak ada sebab kita nak ulang. Ini kata Syekh Ustaz Muhammad Zainuddin Al-Malibari rahimahullah dalam kitab Fathul Mu'in. Kemudian dia kata falaisa bi'uzrin. Bukanlah daripada bentuk ataupun yang diuzurkan. Baiklah, bukan uzur. Kalau kerana waswas bukan uzur. Tengok dalam kitab ni. Melainkan jika tetapi disebut sini melainkan ada tambahan lagi. Bukan uzurnya kalaulah memang lambat secara asal kejadian, memang asal dia ada penyakit, bukan waswas, yang tu diuzurkan. Tapi kalau waswas tak diuzurkan, falaisa bi'uzrin. Ini lagi kitab Fathul Mu'in. Melainkan jika waswas itu sudah menjadi penyakit yang tidak mampu diubah seperti asal kejadian, yang mana setiap orang yang melihatnya menganggap seseorang itu tidak mampu untuk meninggalkan penyakit waswas tersebut. Nampak tak? Melainkan waswas dia itu sudah menjadi penyakit dia. Ada satu jenis penyakit, saya lupa dah perkataan istilah tu. Masa saya kuliah di Hospital Pakar Al-Islam Kampung Baru, pengarah hospital Dr. Al-Fadhil Ustaz Dr. Ishaq, yang bahagia Dr. Ishaq ni pengarah Hospital Al-Islam Kampung Baru. Saya kuliah Zuhar di sana tak bulan dahulu. Jadi bila saya bincang pasal waswas ni, dia sebut, dia kata, Ustaz, dalam pengajian ataupun dalam perubatan ni pun ada penyakit ni. Penyakit ni ada istilah dia. Ada nama bagi penyakit waswas ni ada. Dan saya tak ingat istilah tu, dan saya baru ni jumpa istilah tu, saya terlupa balik dah istilah tu apa. Tapi dia ada penyakit. Maksudnya sampai ke satu tahap waswas ni jadi penyakit dia. Bila jadi penyakit dia, bukan dalam ibadat saja dia waswas, bahkan dalam urusan dunia pun dia waswas. Contoh, dia ambil apa? Contoh, dia remote control contoh. Dia nak buka TV tu, channel tu dah buka dah, dia tekan lagi. Dah buka dah, dia tekan lagi. Contoh. Dia pergi dekat lampu kan, switch lampu. Dia nak buka lampu, dia tekan. Lampu dah terbuka dah, dia tekan lagi, tutup, dia tekan balik. Nampak tak? Ada orang waswas macam tu. Bila nak kunci kereta, contoh, dia kunci kereta, dia tekan remote. Tekan lah kunci. Kunci dah kereta tu, dah 2 kali litlap dah. Litlap contoh kan. Dah kunci dah, perak. Dia tekan lagi, dia tak yakin. Sekejap lagi, tak lama 2-3 minit,
Ya, kereta aku kunci tak? Tadi kunci. Cuba try lagi. Tekan lagi, nampak tak? Tak habis-habis dia duduk main dengan waswas dia. Sampai kan dalam urusan dunia waswas, akhirat pun waswas. Yang ni dah hidup penyakit. Sampai ke satu tahap bila orang tengok, memang tak ada harapan dah. Ya, jangan jadi macam ni tuan-tuan ya. Jangan jadi macam ni. Dah jadi macam ni, sakit kepala lah pening ah. Dah jadi penyakit ya. Okey, baik. Selesai. Okey, kecuali kalau lah waswas tu jadi penyakit asal kejadiannya. Baik. Ini disebut dalam kitab Fathul Mu'in juga. Dia kata apa? Qala syekhuna, berkata guru kami. Dalam kitab saya dia, dalam kitab I'anah ni, tepi ni, hasyiah ni, guru kami tu iaitu Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami lah. Yang bagi fi zi waswasatin, sepatutnya bagi orang yang ada waswas ni, sarat kal khalqiyatin, yang telah menjadi sifat asal kejadian dia dah. Maksudnya jadi sifat dia yang tak boleh ubah dah. Bihaisu yaqta'u kullu man ra'a annahu la yumkinuhu tarkuha. Sampailah ke satu tahap bila ada orang tengok dia ataupun orang pandang dia, orang lihat dia, ni dhabit dia lah, kaedah dia. Bila orang tengok dia, orang kata tak ada dah cara ataupun tak ada dah kemungkinan dia ni boleh meninggalkan waswas ni. Nampaknya waswas dia dah teruk dah. Maksudnya orang macam ni bila dia baca zikir pun tak guna dah zikir. Bukan zikir tu tak guna, maksudnya tak memberi manfaat dah untuk dia. Baca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin pun tak hilang juga waswas dia. Baca Subhanal Malikil Qudusil Khalaqil Fa'al pun tak hilang waswas dia. Maksud waswas tu dah jadi daidanuhu, sifat dia. Nampak tak? Yang ni barulah diuzurkan. Waswas yang dah jadi penyakit ni barulah diuzurkan. Kalau waswas yang ringan ataupun masih lagi boleh diubat, yang tu waswas tu tidak diberikan keuzuran. Baik. Maka katanya dalam kitab Ibn Hajar kata, dalam kitab tu, jika berlaku sedemikian, yakni waswas, maka didatangkan seperti yang dilakukan oleh makmum yang lambat bergerak, iaitu hukumnya seperti orang yang masbuk, maka ditanggung imam akan Fatihahnya. Baik nah? Macam orang masbuk ditanggung Fatihah akan imamnya. Dalam kitab I'anatul Talibin dia ada sebut macam mana orang yang waswas ni nak buat. Dia kata an ya'tiya fihi. Dia sebut sini an ya'tiya fihi. Kalau orang yang waswas, dia sebut sini an ya'tiya fihi ma fi bati'il qira'ah. Okey, falaysa bi'uzrin, iaitu fayajibu alaihi hina idzin. Ini dalam kitab I'anah sebut ya. Orang yang waswas bila dia waswas, macam mana dia nak buat? Nampak tak? Kalau dia terlewat kerana waswas, dia terlewat dengan imam, dia terlambat dengan imam kerana waswas, macam mana dia perlu buat? Fayajibu alaihi hina idzin, wajib ke atas dia pada saat itu an yaqra al-Fatihah, dia baca Fatihah, wala yasqutu minha syai'un, tidak gugur baginya satu pun. Fa idza takhallafa liikmaliha falahu dhalika ila qurbi faraqil imami min ar-rukni tsani, fa hina idzin yalzamuhu niyatul mufaraqah in baqiya alayhi syai'un minha li butlani salatihi bi syuru'il imam fima ba'dahu. Okey, baik. Dia sebut sini macam orang waswas. Macam orang waswas ni macam orang masbuk. Sebenarnya yang dimaksudkan untuk orang yang waswas ni yang tidak mampu untuk meninggalkan penyakit waswas tu. Okey, ni dah sebut dalam ni lah. Okey, yang tadi disebut dalam ni iaitu dia waswas ni ada dua. Satu waswas yang tidak diberikan keuzuran. Ringkasnya macam itulah. Khulasah dia adalah waswas ni ada dua. Kalau dia waswas, bila baca Fatihah dia waswas. Kalau waswas dia kategori yang pertama, iaitu waswas yang masih lagi belum menjadi sifat dia. Khalqiyah, sifat dia. Maksudnya waswas yang ringan ataupun waswas yang masih lagi boleh diubat. Nampak tak? Waswas ni tidak diberikan keuzuran dalam bab ni. 3 rukun panjang, tak diberikan keuzuran. Yang diberikan keuzuran ni waswas yang sudah menjadi penyakit dia.
Macam disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar ni. Nampak tak? Maka dia boleh lakukan seperti mana orang yang lambat bacaannya. Hukumnya macam orang lambat baca. Maksudnya 3 rukun panjang. Diberikan keuzuran 3 rukun panjang. Tapi kalau waswas yang biasa, waswas yang memang bukan penyakit dia, boleh diubat, orang yang macam ni, macam mana perlu buat? Apa tindakan yang perlu buat? Dalam kitab I'anah sebut, dia kata, wajib ke atas dia pada saat itu, orang yang waswas ni, yang bukan kategori orang yang ada penyakit ni. Baik nah, orang yang waswas ni, wajib ke atasnya an yaqra al-Fatihah. Dia wajib baca Fatihah. Nampak tak? Wajib baca Fatihah. Maksudnya dia macam orang apa? Macam orang yang muafiq juga. Cuma dia sebut sini, wajib baca Fatihah. Fatihah wajib. Bukan maksud masbuk, maksudnya tinggal. Katalah saya ni ustaz waswas. Bila waswas, imam pun rukuk. Contohnya, saya pun nak ikut rukuk dengan dia, boleh tak saya tinggalkan Fatihah? Tak boleh. Kalau dibuat macam tu, batal solat dia. Iaitu, dia ni wajib baca Fatihah. Orang waswas ni, yang tidak diberikan keuzuran ni. Wala yasqutu minha syai'un. Kata kita i'anah, tidak gugur baginya suatu pun. Yakni Fatihah tu, tak gugur satu pun. Okey? Fa'idha takhallafa, bila dia terlewat, dia membelakangi imamnya, liikmaliha, untuk menghabiskan Fatihah dia. Dan sebab tak diuzurkan untuk apa? Untuk berhenti daripada habiskan Fatihah. Fatihah dia kena baca juga, maka dia terpaksa terlewatlah pada imam untuk habiskan Fatihah. Falahu dzalika ila qurbi. Baginya, untuk orang ada keuzuran lah. Orang kata bagi dia keuzuran, qurbi. Faraqil imam minar rukni tsani. Dia kata orang yang macam ni diberikan keuzuran diberikan keuzuran sehingga hampir kepada imam berpindah daripada rukun yang kedua. Rukun kedua ni maksudnya i'tidal nak ke sujud. Faham tak? Dia baca Fatihah, orang yang waswas ni, yang tak diberikan keuzuran. Dia baca, imam rukuk. Tak apa lagi, imam rukuk. Okey, tak apa. Kemudian lepas imam rukuk, kemudian imam pun i'tidal. Imam pun i'tidal. Tak apa lagi, i'tidal rukun kedua. Jangan sampai imam sujud. Jangan sampai imam sujud. Dia habis lagi, tak habis lagi sebab dia duduk layan waswas dia, tak habis lagi sampai imam sujud. Sujud tu dah lepas daripada, berpindah daripada rukun yang kedua dah. Rukun i'tidal yang kedua tu, rukun kedua i'tidal lah. Sebelum imam berpisah daripada rukun kedua, berpindah ke rukun ketiga, iaitu sujud. Maka dia kena ambil tindakan. Pada waktu itu, yalzamuhu niyatal mufaraqah. Wajib baginya niat mufaraqah. Kalau tak habis juga, waktu tu dia kena niat mufaraqah. Tak ada cara lain. Mesti kena niat mufaraqah. In baqiya alaihi syai'un minha. Kalau masih lagi ada sebahagian Fatihahnya yang tak sempat dia baca, tak habis. Kalau sampai imam dan i'tidal nak ke sujud dah, tak habis lagi baca, maka waktu tu dia kena ambil tindakan, ambil pilihan niat mufaraqah dengan imam. Kalau tak niat mufaraqah, tengok ni, dia kata libutlani salatihi bisyuru'il imam fima ba'dahu. Kerana kalau tak niat mufaraqah, kalau imam sujud, dia telah terlewat daripada imam. Macam kita bincang pada awal dahulu semalam kan. Kalau imam melebihi ataupun terlajak, kita terlewat daripada imam kadar 2 rukun. Tak kira rukun panjang atau rukun pendek. Rukun panjang, yang tidak rukun pendek, tak kira lah. Sampai imam sujud, dia tak ikut lagi imam, maka boleh batal solatnya. Maka waktu imam nak sujud, daripada i'tidal nak sujud, dia tak habiskan Fatihah dia bagi orang waswas ni, maka waktu tu wajib bagi dia untuk dia niat mufaraqah. Solatlah sendiri. Okey? Yang ni pasal orang yang ada penyakit waswas. Dia tak diberi keuzuran. Tapi kalau orang yang bukan penyakit waswas, dia ada penyakit dia, lambat baca gagap, maka diberikan keuzuran 3 rukun panjang. 3 rukun panjang. Itu yang jadi masalah ni, memang pening sikit, mungkin yang pening, tapi tak apalah. Kita boleh faham masalah ni pun, alhamdulillah. Boleh no? Kita lompat sekejap, bawah tu saya ada nota tambahan. Tak perlu baca lah kot saya rasa. Kita lompat ke bawah sikit. Nombor 2. Kita masuk nombor 2. Nombor 2 nah. Baik. Okey, yang kedua.
Yang kedua, yang diberikan keuzuran 3 rukun panjang. Yang keduanya, makmum yang muafiq menyibukkan diri dengan melakukan perkara sunat. Nampak tak? Yang ni makmum yang muafiq ni, dia wajib habiskan Fatihah dia dan diberikan keuzuran 3 rukun panjang. Baik, siapa dia? Yang kedua pula, makmum yang muafiq. Dia makmum ni muafiq, yakni masa dia cukup untuk baca Fatihah. Masa berdiri dengan imam tu, masa dia cukup untuk baca Fatihah. Tetapi dia kata, menyibukkan diri, tapi waktu masa tu, dia duk sibuk kan? Dia sibuk duk baca, dengan melakukan perkara sunat. Dengan buat benda sunat. Contohnya, doa iftitah, ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Contoh, dan yang lain dari perkara-perkara sunat. Seumpama mendengar bacaan imam sekalipun, tidak disunatkan baginya untuk membaca doa iftitah. Apa maksud dia? Macam ni. Situasi kedua ni adalah makmum ni, dia masuk dalam solat. Dia angkat takbir. Allahu Akbar. Contoh. Angkat takbir. Dia tahu dah. Dia tahu. Dia ada 2 keadaan situasi. Satu, dia tahu yang mana kalau aku baca doa iftitah, nescaya aku tak sempat habiskan Fatihah. Dia tahu dah. Tapi dia gagah juga duk baca doa iftitah. Yang ni dia tak faham apa? Aulawiyat, keutamaan. Ingat, saya nak pesan pada semua. Bila kita masuk dalam solat, kita dah terlewat daripada imam, dah terlewat masuk solat. Bukan takbir pertama. Kita tak datang waktu takbir pertama. Kita terlewat. Maka saya minta, bila masuk takbir-takbir je, terus baca Fatihah. Masuk dalam solat, takbir je, terus baca Fatihah. Jangan lagi dah baca doa iftitah. Dan selain daripada itu, jangan. Terus baca Fatihah. Segera membaca Fatihah. Kerana itu keutamaan dia. Jangan kita duk sibuk baca doa iftitah, sunat-sunat yang lain. Last kali, kita punya Fatihah tak sempat habis. Ada 2 keadaan. Kita dah tahu dah. Sengaja kita baca doa iftitah, walaupun kita tahu tak cukup masa untuk baca Fatihah nanti. Doa iftitah ni sunat. Baca Fatihah ni adalah wajib. Bila kita bertembung antara sunat dan wajib, maka utamakan yang wajib. Sebab masa tu untuk yang wajib. Kan masa tu untuk yang wajib. Contoh misal, saya bagi contoh. Bila kita solat, contoh masa solat, waktu solat ni, cukup-cukup je untuk 4 rakaat solat. Saya bagi misal contoh nah, ni misal contoh lain. Nak bagi tuan-tuan lebih faham lagi lah. Nak bagi jelas lagi. Ini contoh kias dengan masalah lain. Kita ni dah terlewat. Masa dah terlewat. Di ujung-ujung waktu dah. Masa yang baki yang tertinggal tu, kalau kita tengok 4 rakaat solat ni cukup-cukup je. Maksudnya, lepas bagi salam ni, masuk waktu asar contoh. Zuhur tu di ujung-ujung dah. Lepas habis waktu zuhur, lepas 4 rakaat solat zuhur ni, azan asar dah. Contoh. Bila dah tahu dah, waktu dah makin singkat, nak habis dah waktu zuhur, nak masuk asar dah, masa pula cukup-cukup untuk 4 rakaat, ada masa tak lagi nak buat solat sunat 2 rakaat sebelum zuhur? Tak ada dah lah. Mana ada? Mana boleh buat 2 rakaat? 4 rakaat lagi tak boleh buat. Solat 4 rakaat mungkin dah masuk zuhur. Masuk asar dah. Faham tak? Maksudnya yang sunat 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat lepas zuhur. Nampak tak? Itu atas pendapat yang pertama lah. Yang kata muakkad ni, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur. Itu dua-dua muakkad. Ada sebahagian kata 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur. Yang tu muakkad, 6. Tak apalah, ala kulihal tak ada masalah. Ala kulihal tak ada masalah. Jadinya, dia tak boleh buat dah solat sunat tu. Dia kena buat yang wajib tu. Sebab yang wajib tu utama. Sebab waktu tu memang untuk diperuntukkan untuk yang wajib. Kita bila buat yang sunat, menyebabkan yang wajib tak habis, maka itu salah satu daripada kita tak faham keutamaan aulawiyat. Jangan bila kita ataupun situasi kedua. Tadi dia tahu dah memang tak cukup, dia buat juga. Yang kedua ni dia sangka, yang ni banyak berlaku ni. Bila dah angkat takbir Allahu Akbar, diingatkan sempat baca Fatihah.
sangkaan dia, pada sangkaan zon dia sempat. Dia pun baca doa iftitah misal. Dia kata insya-Allah sempat ni, nampak macam imam ni lama lagi ni, tak rukuk lagi ni. Jadi pada sangkaan dia, zon dia, sangkaan dia, imam lambat lagi dan sempat dia baca Fatihah. Dia boleh baca doa iftitah dan sempat dia habiskan Fatihah dalam masa tersebut. Diingatkan sempat pada anggapan dia. Anggapan dia sempat. Okey? Anggapan tu maksudnya zon dia, sangkaan dia sempat. Maka itu sebab disebut di ujung ni, sekalipun tidak disunatkan baginya seumpama dengan bacaan imam, sekalipun tidak disunatkan. Okey. Jadi Allahumma salli ala Muhammad disebut pada anggapan dia sempat. Lalu ini zon lah, zon. Pada sangkaan dia sempat. Tiba-tiba bila dia habis baca doa iftitah, dia baca Fatihah. Dia baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tiba-tiba imam rukuk. Sampai Alhamdulillahirabbil alamin, imam rukuk. Maksud tak sempat habis. Tak sempat habis. Tadi dia rasa sempat. Rupa-rupanya tak sempat. Imam belum rukuk. Misalnya contoh. Imam rukuk, contohnya imam baca surah pendek-pendek. Diingatkan dia biasa doa asal kan. Imam ni, kalau aku biasa solat berjemaah dengan dia, biasa dia baca doa panjang-panjang. Dia jarang-jarang baca doa dia baca doa panjang-panjang pula dah doa pula. Baca surah panjang. Biasa aku dengar dia ni baca surah panjang. Kali ni tiba-tiba baca surah pendek pula. Tak sempat nak habis Fatihah. Lalu imam berrukuk. Maka di sini datang satu kaedah. Macam mana nak buat? Dia sangka sempat, rupa-rupanya tak sempat. Yang tadi memang dia tahu tak sempat dah. Maka hukumnya adalah dia tetap dianggap muafiq dan dia kena habiskan Fatihah dia juga. Dia kena habiskan Fatihah dia juga. Okey? Walaupun pada awal sangkaan dia sempat. Kerana kaedah fiqh sebut, dia kata apa? Iaitu la ibrata bidzannil bayyin khata'uh. Ni pegang kaedah ni dan tulis, jadikan sebagai satu kaedah. La ibrata bidzannil bayyin khata'uh. Tidak dia ambil kira, tidak dikira dengan sangkaan anggapan yang jelas-jelas salah dan silap. Pada awalnya anggapan dia cukup masa, rupa-rupanya tak cukup anggapan dia. Maka anggapan zon itu tersilap. Maka bila tersilap, yakinlah rupa-rupanya tak cukup. Maka zon dia itu tak terpakai. Habis, tak terpakai. Kaedah ni kaedah besar dalam mazhab Syafi'i. Kaedah ni juga digunakan dalam perihal buka puasa. Dalam bulan Ramadan yang lepas, ada orang terbuka awal. 2 minit, 3 minit, 4 minit. Berlakulah macam-macam pergaduhan di Facebook ni. Ada orang kata Allah ni maha pemaaf. Kalau tak sengaja, tak mengapa. Ada macam-macam lah. Yang tak faham fiqh ni, dia kata tak apalah. Dia kata tak payah qada. Dia kata Allah ni maha pemaaf. Kita terlupa tak sengaja. Bukan tak sengaja, tu sengaja. Tak sengaja lain. Yang tu yang kamu makan tu sengaja. Kan? Jangan kata tak sengaja. Bukan tak sengaja. Bukan tak sengaja. Sengaja lah tu. Kan? Yang kamu tersilap ni, kamu tersilap. Kamu anggapan masuk dah waktu maghrib. Anggapan kamu masuk dah sebab dengar azan. Rupanya azan tu terawal sikit. Tok Bilal pun azan awal sangat. 3 minit, 5 minit sebelum. Dia pun makan syurubuh dalam mulut. Maka kata ulama, la ibrata bidzannil bayyin khata'u. Sangkaan dia dah masuk, rupa-rupanya tak masuk waktu lagi. Maka tak dia ambil kira sangkaan dia. Puasanya batal tak? Puasanya batal. Dia kena qada tak? Dia kena qada. Tapi tak berdosa lah. Sebab dia tak sengaja. Pada sudut dosa, tak apalah. Pada sudut batal, dia anggap batal dalam mazhab Syafi'i. Baik nah, ini salah satu contohnya. Jadi kalaulah dia sangka cukup masa, yang ni berlaku dah. Bila kita angkat takbir, aku rasa cukup kot untuk habiskan Fatihah ni. Aku baca doa iftitah, baca Fatihah, cukup kot. Rupa-rupanya tak cukup masa. Bila tak cukup masa, maka dia tidak dia ambil kira anggapan itu. Dia anggap makmum yang muafiq juga. Dia ni perlu habiskan Fatihahnya dan diberikan keuzuran 3 rukun panjang. Okey? Baik. Ada satu cerita lah. Masalah pasal doa iftitah apa semua ni. Ni untuk orang kata faedah kita. Sambil kita mengaji ni, kita dengar cerita ni. Ada seorang ustaz daripada Kedah. Dia ni dulu bekas timbalan. Dia sekarang ni bekas lah. Dulu dia pernah jadi timbalan mufti negeri Kedah. Timbalan mufti negeri Kedah.
Tak silap saya nama dia Syekh Marwazi. Kalau tak silap saya lah. Marwazi. Tak silap saya lah. Kalau orang Kedah tahu, boleh sebut lah. Saya tak berapa kenal sangat. Tapi saya... Okey. Ada tulis Arab dia apa? Abu Ghufran tanya, Arab dia apa? Arab dia apa? La ibrata bi dhannil bayyin khata'u. Nanti saya balas lah. Okey, insya-Allah. Arab ni nanti saya akan balas insya-Allah. Baik. Baik, jadinya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seorang ustaz ni, Ustaz Marwazi ni, hafizahullah taala, dia ni Abu Ghufran kata OCD, penyakit OCD, betul. Namanya penyakit OCD lah. Terima kasih banyak. OCD. Penyakit OCD nama. Baik. Dia ni satu hari dia pergi solat subuh hari Jumaat. Ni cerita di pasal ni lah. Pasal muwafiq masbuk ni apa semua ni. Dia pergi solat subuh hari Jumaat. Di Kedah hari Jumaat cuti kan. Jadi subuh hari Jumaat pula ada sujud sajadah dan surah Al-Insan. Bacaan surah Al-Insan. Sejadah dan surah Al-Insan. Ingat. Dia pula ada kuliah subuh. Hari tu ada kuliah subuh. Tak apalah. Sampai-sampai tu, dia pun dah solat lah. Cumanya, ialah, sempatlah rakaat tersebut. Dia sempatlah kira muwafiq. Sebab waktu subuh, baca doa, baca surah sejadah, masa kan panjang. Masa panjang kan? Jarak masa tu kan panjang. Bacaan Fatihah tu kan bacaan surah kan panjang. 30 ayat. 30 ayat atau 3 muka surat. Panjang lah. Satu rakaat tersebut. Jadi masa tu dah cukup dah untuk baca Fatihah. Dia sampai-sampai tu, elok-elok lepas imam bangkit daripada sujud sajadah. Sujud tilawah. Lepas sujud sajadah tu, imam bangkit. Maksud imam tengah baca tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Yang itulah lebih kurang. Dia pun sampai. Masa dia sampai tu, dia masuk sekali dengan seorang lelaki ni. Seorang jemaah ni. Sekali dengan dia lah, sekali. Masih lagi rakaat yang pertama. Surah sejadah kan? Masih lagi rakaat pertama. Dia pun angkat takbir. Allahu Akbar. Dia katalah. Dia sebut dalam kuliah dia lah. Waktu lepas dia solat tu, dia sebut dalam kuliah dia. Dia nak sebut ni, nak elak daripada fitnah lah. Dia nak explain kepada jemaah. Lagi-lagi jemaah yang duduk solat dengan dia. Masuk sekali tadi. Kemudian dia pun solat. Kemudian last sekali, innama yu'minu bi ayatina allazina idza dzukiru biha kharru sujada. Bukan. Sampai hujung apa dah? Qul yawmal fathi la yanfa'u allazina kafaru imanuhum wa la hum yunzarun fa'rid 'anhum wantazir inna muntazirun. Sampai hujung. Kemudian dia pun imam pun rukuk. Rukuk bagi rakaat yang pertama. Dia pun rukuk. Masa rukuk tu i'tidal. Misalnya masa i'tidal tu, dia baru teringat. Lah, tadi aku tak baca Fatihah. Tadi aku tak baca Fatihah. Lupa. Dia masuk dalam solat tu jadi macam lalai sikit lah. Jadi macam mangli sikit. Orang Tara panggil mangli. Macam, Allah, apalah aku ni. Tak baca Fatihah. Masa masuk tu, masa panjang. Tatajafa junubuhum tu, ada lagi 15 ayat. Satu muka surat setengah. Maksudnya masa tu lebih daripada kadar masa tempoh baca Fatihah. 25 saat atau 20 saat. Lebih daripada tu lagi dah. Tapi dia terlupa baca Fatihah. Bila terlupa baca Fatihah, rakaat tersebut tidak diambil kira. Rakaat tersebut tak diambil kira lah. Tak sah lah. Kira terbatal lah rakaat tu. Salat tak batal sebab tak sengaja. Lepas habis imam bagi salam, dia tambah satu lagi rakaat. Lalu dia explain, dia kata, tuan-tuan, tadi lagi-lagi orang duduk sebelah saya tadi, yang sebelah dia tadi tak tambah rakaat, yang dia kena tambah rakaat sebab dia terlupa baca Fatihah. Nampak tak? Ini pun satu hal lagi. Banyak berlaku dalam kehidupan kita, yang mana kalau kita terlupa baca Fatihah semasa solat berjemaah, kita kena tambah satu lagi rakaat. Jangan kita buat orang kata sambil lewa je, tak mau. Jangan buat macam tu. Ini contohlah. Baik. Itu sebab kita masuk pula masalah yang ketiga, iaitu situasi ketiga. Situasi ketiga, apa dia? Iaitu, yang ni cerita pasal Fatihah tadi lebih kurang. Apabila imam telah rukuk, akan tetapi makmum masih belum rukuk. Ni situasi yang kedua.
Ini pun diberikan keuzuran 3 rukun panjang. Iaitu situasi je apabila imam telah rukuk, akan tetapi makmum masih belum rukuk. Lalu makmum merasa syak sama ada dia telah membaca Al-Fatihah atau tidak. Yang ni yang ketiga. Yang ketiga ni adalah dia belum rukuk lagi. Imam dah rukuk dah. Lebih kurang macam tadi lah kot. Misal contoh. Tadi dia perasan lepas daripada dia rukuk. Dia rukuk dan imam pun rukuk. Yang ni ada sebut pada masalah yang keempat. Tapi kisah ni, yang ketiga ni, iaitu imam dah rukuk tapi dia tak rukuk lagi. Faham tak? Bila kita masuk, kadang-kadang kita ni teringat benda lain. Tak khusyuk lah kan? Duk fikir macam-macam pelik-pelik. Allahu Akbar tengah solat tu, duk fikir benda lain. Last kali terlupa baca Fatihah. Contoh. Okey? Okey. Jadi ataupun dia rasa syak. Baca tak Fatihah tadi? Ke tak baca? Last kali imam pun rukuk. Dia rukuk tak lagi? Dia belum rukuk. Nampak tak? Dia belum rukuk. Dia masih lagi duduk dalam keadaan berdiri qiyam. Masa imam rukuk dah tu, dia baru teringat. Aku ni baca Fatihah ke tidak? Atau tak baca? Maka pada waktu tersebut, yang ketiga, masalah ketiga ni, dia kena baca Fatihah. Dia wajib baca Fatihah. Okey? Yang ketiga ni. Dia tambah di ujung tu, dia wajib membaca Fatihah semula. Kalau dia rasa syak, dia kena baca Fatihah balik. Kemudian dia diberikan keuzuran 3 rukun panjang. Tak apalah. Imam rukuk, i'tidal, baru 1 rukun yang panjang. Sujud. Ni dah masuk yang kedua. Duduk antara duduk sujud, dah 2 rukun panjang. Dia baca lagi, dia tengah baca Fatihah tak? Dia tengah habiskan Fatihah dia. Nampak tak? Kalau sempat dia kejar imam sebelum imam bangkit pada sujud yang kedua, iaitu rukun ketiga yang panjang tu, iaitu duduk antara duduk sujud yang kedua pula. Sebelum bangkit tu dia sempat ikut imam, maka dikira dapat rakaat tersebut. Dia boleh teruskan turutan tertib solat dia. Okey? Diberikan keuzuran. Tapi tak boleh bila dia rasa syak. Aku ni baca tak Fatihah tadi? Baca kot. Dia pun rukuk. Dia pun rukuk. Maka hukumnya tak boleh. Hukumnya tak boleh. Okey? Kalau dia buat macam tu, dia kena tambah lagi 1 rakaat di ujung lah sekali. Dia kena tambah 1 lagi rakaat. Baik nah? Jadi kalaulah dia syak, waktu tu dia belum rukuk lagi, dia kena ulang balik baca Fatihah. Kena ulang balik. Sebab dia masih lagi dalam kedudukan dia qiyam berdiri. Kalaulah imam dah rukuk, dia pun dah rukuk, dia baru teringat atau dia syak, aku baca Fatihah ataupun tidak, waktu tu selesai habis. Maksudnya tak perlu patah balik dah baca Fatihah. Dia kena tambah 1 lagi rakaat saja. Okey, dia akan sebut yang keempat ni. Okey? Yang ketiga selesai. Boleh faham tak? Kalau imam dah rukuk tapi dia belum rukuk, dia baru teringat yang dia ni tak baca Fatihah, ataupun dia syak, teringat ni maksudnya yakin dia tak baca Fatihah. Yang kedua, atau dia syak 50-50, baca ke tidak contoh, maka dia kena lewat takhalluf daripada imam untuk menghabiskan Fatihah dia, dan tidak boleh dia rukuk. Dia kena habiskan Fatihah dia. Baik, diberikan keuzuran 3 rukun panjang. Yang keempat, apa pula keadaannya? Apabila makmum, yang keempat pada muka surat 6, apabila makmum menyedari bahawa dia telah terlupa membaca Al-Fatihah. Makmum ni dia sedar yang dia terlupa baca Fatihah. Aku ni terlupalah baca Fatihah. Dia baru sedar. Jadi tadi atas tadi syak, yang bawah ni yakin. Apabila makmum menyedari, yakni yakin, bahawa dia telah lupa membaca Al-Fatihah. Lepas menyedari ni kita boleh tambah yakin. Nak bagi faham lagi, tambah yakin. Sekejap ya. Okey. Jika makmum menyedari, yakinlah maksudnya, bahawa dia telah lupa membaca Al-Fatihah, maka dia kata jika makmum itu telah rukuk, dia tahu yang dia yakin yang dia telah terlepas baca Al-Fatihah. Jika makmum itu telah rukuk sebelum imamnya, lalu dia syak sama ada telah membaca Al-Fatihah atau tidak, sedangkan dia berada dalam keadaan rukuk, maka wajib baginya untuk berpatah balik
yakni berdiri semula untuk membaca Fatihah. Okey, macam mana cerita dia? Macam mana gambaran tasawur masalah ni? Dia begini. Dia solat dengan imam. Imam tak rukuk lagi. Imam tak rukuk lagi. Dia rukuk dulu sebelum imam. Faham tak ni? Dia solat Allahu Akbar, dia pun baca, dia pun solat, dia pun rukuk Allahu Akbar. Rukuk dulu sebelum imam. Imam masih lagi qiyam berdiri. Masa tengah rukuk tu, imam tak rukuk lagi. Maksudnya dia ni musabaqah lah. Dia mendahului imam. Kita duk bincang balik yang awal dulu balik kan. Bermakna dia ni musabaqah. Dia telah mendahului imam. Baik. Jadi hukumnya apa? Hukumnya makruh lah, makruh. Hukumnya makruh. Kan kita sebut, bila dia terlajak pada imam atau sengaja mendahului imam, jikalau tak cukup sempurna satu rukun mendahului imam, maka dia anggap makruh. Kalau dia bangkit i'tidal pula, haram lah. Tapi tak batal. Kita sebut pada kuliah yang semalam. Jadi dia terlajak musabaqah dengan imam, mendahului imam. Dia rukuk. Imam tak rukuk lagi. Imam masih lagi berdiri. Lalu masa dia rukuk tu, dia syak. Ataupun dia yakin. Mana-mana satu dah. Dia yakin atau dia syak. Aku ni baca Fatihah ataupun tidak. Waktu itulah. Imam masih lagi berdiri. Dia dah rukuk dah. Maka dalam kitab ni sebut, dia kata apa dalam kitab ni? Maka wajib baginya untuk berpatah balik. Kalau begitu rupanya, bentuk gambarannya, dia wajib berpatah balik. Untuk membaca Fatihah. Baik. Dia kena patah balik, daripada rukuk tu, dia kena patah balik, ikut imam semula untuk baca Fatihah. Baiklah, dia wajib patah balik untuk baca Fatihah. Kerana kaedahnya dalam mazhab Syafi'i, kaedah asasnya, asas kaedahnya, bila kita mendahului imam, contohnya imam tak rukuk, kita rukuk dulu, contoh. Imam tak i'tidal lagi, kita i'tidal dulu, contoh. Bila kita buat tu dengan sengaja, dengan sengaja atau terlupa, misal contoh, kata para ulama, kita disunatkan sahaja untuk berpatah balik. Faham tak? Sunat saja patah balik. Kalau tak patah balik, boleh tak? Boleh. Batal tak? Tak batal. Contoh kita sujud, terlajak sujud, sunat tak patah balik? Sunat patah balik. Kalau boleh patah balik. Kalau tak patah balik, tak nak masalah. Cuma makruh lah. Nampak tak? Baik. Tapi dalam masalah ni, wajib dia patah balik. Ada satu situasi, dia terlajak dengan imam, dia terlajak mendahului imam, sedangkan dia syak ataupun dia yakin yang dia tak baca Fatihah, dia wajib patah balik. Wajib patah balik. Baik ya? Ni macam cerita tadi lah. Untuk habiskan Fatihah dia. Kerana apa alasannya? Kita tengok balik pada nota ni. Maka ini sama seperti makmum tersebut. Alasannya adalah sama seperti makmum tersebut menyedari bahawa dia telah meninggalkan bacaan Al-Fatihah sebelum imamnya rukuk. Faham tak ni? Kalau dia terlupa, dia sama situasi dengan yang atas tu. Dia waktu tu dia tengah berdiri rukuk, dia tengah berdiri. Imam pun tengah berdiri juga. Dia terlupa yang dia tak baca Fatihah ataupun dia syak baca Fatihah ataupun tidak semasa dia berdiri. Maka itu serupa dengan masalah ni. Walaupun dia telah rukuk, walaupun dia dah rukuk dah, tapi imam masih lagi belum rukuk. Maka seolah-olah syak tu ataupun yakin yang dia tak baca Fatihah tu semasa dia berdiri. Walaupun dia telah rukuk, maka dia wajib patah balik. Itu kaedahnya. Kita boleh tengok kat bawah tu, saya tambah nota tambahan. Nota tambahan ni, saya tambah daripada kitab Bushral Karim. Dia kata sini, jika makmum itu, mana? Syekh Sa'id bin Muhammad Ba'ashin, dalam kitab dia Bushral Karim, Syarah Masail Ta'lim, syarah kepada Muqaddimah Hadramiyah, dia beri sebab dan alasan berikut. Dia kata, li'annahu lamma nudiba au jaza lahu al'audu minhu ila al-qiyami kana kasyakki fiha qabla ruku'i. Dia kata, kerana apabila disunatkan seseorang itu atau diharuskan baginya untuk kembali berdiri apabila mendahului imam dalam rukun. Saya sebut tadi, kan asalnya bila kita terlajak pada imam, kita sunat patah balik ataupun harus patah balik. Asalnya macam tu kan. Kalau kita sengaja mendahului imam, ni kaedah asalnya. Kita tak bincang lagi lah benda ni, tapi disebut pergi lah kan.
Kaedah asalnya, kalau seseorang tu dia mendahului imam dengan sengaja atau tanpa sengaja, dia sunat patah balik. Sunat patah balik. Ini kalau orang kata bukan dalam isu ni lah. Isu tak baca Fatihah ni. Dia baca Fatihah dia, tapi dia terlajak pada imam. Sunat dia patah balik ikut imam semula. Nampak tak? Maka dia kata syak dan ingatan terhadap meninggalkan Fatihah itu seolah-olah berlaku semasa ia berdiri. Nampak tak? Maksudnya apa? Bila dia Allahumma salli ala Muhammad, bila dia rukuk, imam tak rukuk lagi, masih lagi berdiri, dia rasa syak. Aku ni baca Fatihah ke tidak? Maka syak dia tu seolah-olah berlaku masa dia berdiri. Walaupun dia telah rukuk. Tu maksud dia macam tu. Kana kasyakki fiha qabla ruku'i. Nampak? Boleh faham ke tidak alasan ni lah. Ni penting ni sebab apa? Saya bawa ni bukan apa, macam payah sikit. Sebab kalau ada tok-tok guru, ulama-ulama ke, orang tanya, kenapa kena patah balik? Sedangkan patah balik ni sunat saja. Kan contoh. Bila orang belajar kan, siapa-siapa yang melalui imam, sunat patah balik. Ataupun harus patah balik. Tapi kenapa tiba-tiba kita wajibkan dia patah balik? Untuk baca Fatihah. Kenapa? Sebab seolah-olah syak tu berlaku pada dia berdiri. Sebab imam masih lagi belum rukuk. Adapun sekiranya dia merasa syak atau menyedari. Ni ujung sekali lah. Ni penting ni. Adapun sekiranya dia merasa syak atau menyedari. Setelah rukuknya dan rukuk imamnya, maka tidak wajib untuk berpatah balik. Bahkan perlu ditambah 1 rakaat setelah imam memberi salam. Kalau contohnya pula, kalau misal contoh pula, ambil satu lagi contoh, dia sebut ni, kalau imam rukuk, kalau imam rukuk, kita pun rukuk, dua-dua rukuk. Tadi ceritanya imam masih berdiri, kita rukuk dulu sebelum imam. Yang ni pula imam dah rukuk, kita pun dah rukuk. Kita bila imam dah rukuk, kita pun dah rukuk, kita sedar ataupun kita yakin, aku ni tak baca lagi, ataupun syak kan, ataupun dia rasa syak 50-50, baca ke tidak Fatihah ni, dia dah rukuk, imam pun dah rukuk, maka waktu tu tak wajib lagi dah untuk berpatah balik. Tak wajib lagi dah. Katakanlah saya makmum, kemudian moderator kita ni jadi imam. Saya Allahu Akbar ikut, contohnya ikut imam. Okey, ni saya duduk kat belakang, ni imam kat depan. Rukuk. Imam pun rukuk. Allahu Akbar, rukuk. Kita pun rukuk lah. Allahu Akbar. Macam cerita Ustaz ataupun Syekh Marwazi tadi lah. Kan? Allahu Akbar, kita pun rukuk. Tiba-tiba masa rukuk tu, kita syak. Tak kira lah masa rukuk ke, i'tidal ke, sujud ke, tak kira lah. Tapi kita ambil contoh kalau masa rukuk tu. Masa rukuk tu teringat, aku ni baca tak Fatihah tadi? Rasa syak. Baca tak Fatihah tadi? Nak patah balik tak baca Fatihah? Tak boleh dah patah balik. Sebab imam dah rukuk dah. Nampak tak situasi dia? Tadi imam belum rukuk. Kita rukuk dulu. Yang ni kena patah balik. Wajib patah balik. Yang ni imam dah rukuk, kita pun dah rukuk dah. Kita syak atau kita tahu yakin dan kita terlepas baca Fatihah. Contohnya kan, maka kita ikut je imam tadi. Jawapannya adalah tak perlu patah balik, rukuk, i'tidal, sujud, ikut imam macam biasa. Duduk antara dua sujud, sujud yang kedua, bangun rakaat yang kedua. Maka rakaat yang kedua kita tu patutnya lah, itu adalah rakaat pertama kita. Sebab rakaat pertama kita tadi burn, habis. Sebab kita yakin yang kita tak baca Fatihah, mana sah? Rakaat tu kira habis. Yang kedua, atau kita syak. Bila syak, maka asalnya baca Fatihah dah. Asal tak baca, maka kita ambil hukum yang asal. Maka rakaat yang pertama kita tu burn, habis semua. Tak boleh dipakai. Maka tu yang kata sini, bahkan perlu ditambah 1 rakaat setelah imam beri salam. Lepas imam bagi salam, tambah 1 lagi rakaat. Itu yang saya sebutkan tadi, cerita Syekh Marwazi tadi. Kalau kita sedar yang kita tak baca Fatihah, atau kita syak baca Fatihah ataupun tidak, setelah imam rukuk dan kita pun rukuk, maka jawapannya adalah kita kena tambah 1 lagi rakaat. Rakaat pertama kita tak sah. Okey, boleh faham ya? Baik, yang kelima,
iaitu makmum yang menantikan saktah imamnya, yakni antara bacaan amin dan surah, untuk membaca Al-Fatihah semasa saktah imam. Akan tetapi imam tidak melakukan saktah, bahkan terus rukuk sejurus selepas bacaan Al-Fatihah atau terus membaca surah, umpama surah pendek selepasnya. Baik. Okey, baik. Baik, iaitu apa dia? Yang kelima ni, boleh lagi ke? Ni dah 12.30 dah. 12.30 kan? Kalau 12.30 kita stop dululah. Yang kelima ni kita sambung pada petang ni. Boleh ke? Boleh, insyaAllah. Dah 12.30 dah, kita sambung. Tak silap saya dah sejam 37 minit. InsyaAllah. Kita tak boleh mengaji lama-lama. Kan? Biar sikit-sikit tak apa. Janji boleh faham. Janji jelas satu-satu. Kita mengaji pelan-pelan. Boleh dah? InsyaAllah. Boleh moderator nah? Kalau boleh, hangguk. Kalau boleh, hangguk. Sebab saya tak dengar suara moderator kan. Boleh nak? Kita dah 12.30. Mungkin ada yang nak makan, nak solat apa semua nanti insyaAllah. Kita akan kembali balik pada 2.30 kot. 2.30 kah? Betul moderator? Hangguk. Betul ya? Yang mana dia ada buat kesalahan-kesalahan tersebut. Apa ni? Okey, ada soalan ke? Ustaz, maaf nak tanya. Okey. Saya boleh baca kat sini. Jika seseorang itu dia baru tahu berkaitan perkara-perkara yang Ustaz sebutkan tadi, seperti wajib habiskan Fatihah, adakah dia perlu qada semula solat-solat dia sebelum ini? Jawapannya tak perlu. Kalau dia tahu solat yang mana yang dia perlu, yang dia tersilap, dia qada lah. Kalau dia tak tahu, tak perlu qada lah. Afallahu amma salaf. Allah maafkan apa yang terdahulu. Kalau kita jahil, kalau kita buka dalam kitab-kitab, apa dia? Nama apa tadi? Nama apa? Puan Yusnida. Puan Yusnida lah. Betul lah, Puan lah. Okey, Puan Yusnida. Kalau sebelum-sebelum ni, kalau kita mengaji dalam kitab-kitab sebut, dia kata apa? Kalau kita buat tu yang boleh batal ni dan kita wajib qada ni, kalau kita buat dalam keadaan apa? Aliman amidan ataupun aliman muta'ammidan. Alim maksudnya tahu hukum tu. Yang kedua apa? Sengaja. Nampak tak? Mesti ada dua ni. Ada dua ni, maka batal solat kita dan kita kena ulang balik. Tapi kalau kita ni jahil ataupun kita tak sengaja, tak tahu pun, maka hukumnya dimaafkan. Jangan risau. Perlu qada tak sebenarnya, tak bayar. Kita pun tak tahu yang mana satu solat yang kita buat silap tu. Baik. Lalu dia kata kaedah dalam mazhab Syafi'i, bila kita mendahului imam dalam keadaan sengaja atau terlupa, kita disunahkan berpatah balik. Kalau tak berpatah balik, makruh. Tapi kalau dalam masalah dia syak. Dalam masalah, tapi kalau dalam masalah dia syak atau dia yakin tak baca Fatihah, maka dia wajib baca Fatihah. Ni bukan soalan tak? Ni bukan soalan, ni penjelasan tak? Penjelasan saya. Rasa macam saya jelaskan perkataan ni kan. Kaedah mazhab bila kita mendahului imam dan kadang-kadang kita dia, tapi kalau masalah dia syak dan yakin, maka dia wajib baca Fatihah. Okey. Ni penjelasan lah. Okey. Yang soalan yang ni saja ya. Yang ni saja. Baik. Sama-sama insya-Allah. Sama-sama. Insya-Allah. Jadi tak perlulah ulang balik. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Ada soalan lagi? Moderator? Ada lagi orang tanya soalan? Tak ada dah. Yang terlepas tak ada. Tak ada, kita stop dulu. InsyaAllah kita tawakuf dulu. InsyaAllah kita rehat. Sebelum kita kembali pada pukul 2.30 petang ni dengan situasi yang kelima. Situasi muafiq yang kelima insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Boleh dah? Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.